Keris dibuat daripada besi, alah besi kerana karat. Apatah lagi kalau setengah orang mempunyai koleksi keris lama yang sudah 200-300 tahun. Tentulah dia tidak mahu kita menyentuh bilah mata ini kerana tidak mahu karat cepat. Jadi kalau kita melihat bilah mata keris orang, jangan sesekali disentuh dengan jari akan bilah matanya. Yang keempat, jangan sesekali dikucup bilah mata keris orang lain. Kadang-kadang keris ini diminyakkan, diletakkan minyak wangi, memang wangi baunya. Jadi ada orang yang kucup keris. Kalau keris itu milik orang lain, kita tidak tahu, mungkin pada bilah mata keris itu sudah ada arsnik dan racun-racun lain tadi. Jadi jangan dikucup. Melainkan kalau bilah keris ini kita punya sendiri, kita tahulah sama ada racun ataupun tidak. Dan yang kelima, jangan sesekali dihina keris orang lain. Keris orang lain mungkin bila kita lihat bilah matanya tidak cantik macam keris kita, ataupun tidak secantik bilah mata keris yang kita pernah lihat sebelum ini. Jadi jangan diketawakan, jangan dihina dan sebagainya. Karena kadang-kadang bilah keris itu tidak secantik mana, tetapi bagi pemiliknya sedap dipegang, sedap digunakan untuk bertarung dan sebagainya. Jadi jangan sekali dihina bilah mata keris orang lain. Kalau kita perlu menghulurkan keris kepada orang lain, mungkin orang nak lihat keris dan sebagainya, keris dihulur hulunya dulu. Kita hulurkan hulunya dulu. Adalah tidak beradab untuk hulur keris begini. Biasanya kita hulurkan begini, hulunya dulu. Ataupun kalau secara formalnya diserahkan begini. Bilah mata keris perlu dimandi atau dicuci untuk membuang karat. Kebiasaannya amalan orang Melayu di Malaysia dan juga saya difahamkan di Indonesia, bilah mata keris ini dimandi. Mandi artinya direndam, sama ada di dalam air kelapa ataupun di dalam cuka makan setahun sekali. Secara tradisinya biasanya lah orang di Malaysia ini dia memandikan keris setiap bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Itu nak memudahkan dia mengingati bila dia memandikan keris. Bulan 1 jadi bulan Muharram. Mandi artinya direndam, sama ada di dalam air kelapa ataupun di dalam cuka. Kemudian dicuci. Cuci artinya menggunakan asam limau. Yang diperah air asam limau itu kemudiannya digunakan untuk mencuci bilah keris ini. Tujuannya tidak ada lain melainkan untuk membuang karat. Kemudian dikeringkan, sama ada dikeringkan dengan dijemur ataupun dikeringkan menggunakan asap kemenyan. Untuk menjaga bilah keris supaya tidak mudah karat, maka bilah ini diminyakkan. Biasanya digunakan minyak keris. Minyak keris ini dibuat daripada minyak cendana dan sebagainya yang wangi baunya untuk mengelakkan karat. Jadi inilah istimewanya keris Melayu. Apapun kita kena sedar bahawa keris seperti juga senjata tikam dalam masyarakat lain. Ia hanyalah besi di dalam kayu. Jadi keris ini tidak boleh mendatangkan sebarang mudarat kepada kita. Keris juga tidak boleh mendatangkan sebarang tuah kepada pemiliknya, melainkan dengan izin Allah sahaja. Jadi yang ini kita kena faham, kerana ada orang yang menganggap keris ini ada macam-macam azimat dan sebagainya. Ini adalah merupakan fahaman khurafat. Jadi kita kena ingat, sehebat mana, secantik mana pun keris itu, keris hanyalah besi yang ditempur oleh empunya, oleh pandai besinya, dan ia adalah merupakan senjata, ia adalah merupakan pakaian diri, tidak lebih daripada itu. Saya akhiri dengan beberapa rangkap pantun tentang keris ini. Yang pertamanya, kalau kita lihat pada skrin, apa guna kepuk di ladang jika tidak berisi padi? Apa guna keris di pinggang jika tidak berani mati? Keris sebagai lambang keberanian orang Melayu.
Perahu payang layarnya merah berlayar menuju arah utara. Keris dipegang bermandikan darah. Adat pahlawan membela negara. Jadi keris digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sampan kolek berisi separuh, hendak berlayar ke tanah seberang. Patah sayap bertongkatkan paruh, pantang menyerah di tengah gelanggang. Jadi keris digunakan sebagai pembakar semangat untuk terus berjuang sampai ke tetesan darah yang terakhir. Lemaknya nasi bergulai udang, lemak bercampur santan kelapa, rela ku mati berputih tulang, tidak ku mau berputih mata. Jadi maknanya orang Melayu itu kalau sudah memegang keris, dia sanggup mati daripada menyerah kalah. Ini kaitan keris dengan maruah. Sekian saja kuliah kita berkaitan dengan salah satu cabang seni Melayu, iaitu perkerisan Melayu, seni ukir halus pada keris Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.